Salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan rezeki. Nabi SAW sangat ketat dalam memastikan kehalalan rezeki. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum telah mengambil sebiji kurma daripada harta zakat, lalu memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya. Rasulullah SAW pun segera mengeluarkannya dan membuangnya. Kemudian baginda bersabda, "Amma sya'arta ana la na'kulu sadaqah." Rawah Bukhari Muslim. Tidakkah engkau tahu bahawa kita ni, keluarga Muhammad ni, tidak boleh memakan harta zakat? Nabi sangat ambil berat rezeki dia ni. Tak mau benda yang tak patut masuk dalam mulut anak cucu dia. Dia dan anak cucu. Kita pun lagu tu lah, kena jaga benda masuk dalam perut. Nah, pasal dia ni keingat hati. Kata Nabi SAW, inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a lidinihi wardihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW, inna kulli fi jasadin mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasada jasad kulluhu ala wahyal qalb, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata, sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah yang ramai di kalangan manusia tak tahu tentang dia. Siapa yang jaga-jaga daripada yang syubhah ini, dia telah menjaga agama dia dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil yang syubhah ini, berkemungkinan dia jatuh dalam yang haram. Di hujung ayat tu Nabi kata apa? Sungguhnya pada setiap jasad ada seketui daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuh, kalau buruk daging ni maka buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati Nabi. Jaga, orang Islam kena jaga. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah baik-baik dan lakukan amal soleh. Orang beriman, makanan yang masuk dalam perut dia boleh menyebabkan dia jadi baik, boleh menyebabkan dia jadi jahat. Punca dia apa? Makan. Pasal dia merosakkan hati. Makan yang baik, hati jadi elok. Makan yang haram, hati jadi buruk. Kesan buat makan yang haram dalam rumah tangga jadi apa? Yang pertama, rumah tangga hilang berkat. Tunggang langgang rosak macam-macam jadilah rumah tangga. Pasal apa? Buat masuk benda haram dalam rumah. Yang kedua, hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Tak sedap nak buat ibadat. Suruh anak kita semayang macam apa lagi tuan-tuan. Kita pun tak seronok nak buat ibadat. Suruh semayang sunat tak boleh nak buat. Nak pergi semayang di masjid berat. Yang ketiga, kalau dia boleh buat pun amalan dia sudah tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, doa dia sudah tidak mustajab. Allah tak terima doa dia. Yang kelima, salli ala Sayyidina Muhammad, api neraka lah yang paling layak untuk dia. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, allahmun nabatun, daging yang tumbuh daripada benda yang haram ni, fannaru aulabih, api neraka lah yang paling layak untuk dia. Tuan-tuan, kita tak makan daging babi, kita tak makan, tak minum arak, kita tak pergi tikam lembu ekor. Tak tahulah orang ni ikut main masjid tikam lembu ekor lagi, saya tak tahulah. Ni saya tak buat benda tu. Tapi berapa ramai yang kita ni yang pergi kerja, kata pergi kerja tapi tak pergi kerja. Ni masuk pukul 8, pukul 10 baru masuk. Kata duk ada kerja, duk ada kat tempat kerja tapi tak ada tempat kerja. Gaji ambil tapi tak kerja. Faham tak? Tak sakit, pihak abang kata sakit, lepas tu ambil MC, orang bayar gaji penuh, walhal dia tak sakit, pergi makan kenduri. Orang Melayu macam tu lah tuan-tuan. Panggil tukang buat kerja, hari ni tak main pasal apa? Kenduri. Esok tak main lagi pasal apa? Tok mati. Lepas tu siapa pertama tak main pula tu? Nu jiran sebelah, nu pula nu, jiran sebelah kepada jiran sebelah kepada jiran sebelah nu meninggal. Betul ni? Tu dia bila nak siap ni? Tak siap-siap lah. Pasal apa? Kerja cuti je. Kita yang kerja dengan orang, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tipu, tak sakit, pihak abang kata sakit, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Ni duit-duit yang kita duk ambil tu halal ke tu? Faham tak ni? Halal tu tak kira barang-barang kat pejabat yang kita ambil lagi. Tu bukan hak kita. Tuan-tuan, takut benda-benda lagu ni lah yang kita duk balik rumah tangga kita ni. Yang rumah tinggal kita jadi porak-poranda lain macam, tak tahu pasal apa. Anak jadi degit, anak jadi kasar.
Tak kerti nak hormat kita, suruh buat ibadat macam apa, suruh baca Quran tak mau lekat. Kita rumah dalam rumah rasa panas, sat-sat bergaduh, sat-sat hilang sakinah, tenang dalam rumah. Tahu pasal apa? Jahatnya bukan takat anak, jahat tu pada pak yang khianat pada anak, dia buat masuk benda haram dalam rumah. Faham? Kesian kat isteri tuan, kesian kat anak tu, bersih suci dia tu. Kita ni gamak ni, buat balik. Suruh berhenti kerja. Tak usah duduk kerja lama, duduk di rumah sudahlah masak. Masak ni berkat sikit anak-anak makan. Memang berkat mak masak tu dekat anak-anak makan. Tapi jahatnya kita duk beli barang dengan benda haram bagi anak-anak kita makan. Tipu kat tempat kerja, ambil duit yang tak sepatut kita ambil. Faham tak ni? Tulis macam yang senyap tu pasal apa? Kadang-kadang kita fikir-fikir orang buat bendang yang bagus tuan. Rezeki murah. Orang buat bendang ni rezeki berkat. Bukan ada jalan dia nak tipu apa. Jangan ni. Hang tak pergi buat kerja, hang tak dapat. Lihat ni. Hang balok lagi umbat hang lah tak ni. Lepas tu orang sebelah tu ni. Ni kami nak apa nak ambil padi ni, hang ni bila lagi nak lagi tu. Tuan-tuan duk pasal orang kirim tuan-tuan sebagainya masalah asyik. Jaga elok. Nah. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan dengan jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda, khairul kasbi kasbu yadil amili idha nasaha. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seorang petugas yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah. Salli ala syahwat. Tuan-tuan, jadi gitu keadaannya. Baik, saya nak sambung tu dah pukul 9 dah. Saya nak masuk kepada bab amalan-amalan yang membuka pintu rezeki. Yang ni lah amalan yang buka pintu rezeki. Tuan-tuan hafal elok, tuan-tuan buat amalan ni elok. Bagi amalan ni bawa rezeki yang murah kat kita dan keluarga kita. Dan rezeki yang kita nak ni bukan sallallahu alaihi wasallam rezeki yang biasa, tapi rezeki yang diberkati oleh Allah. Tuan-tuan boleh ingat lah ni nak bagi tahu ni ada berapa banyak ni. Saya ni sebab tu saya suka muslimat. Memanglah saya suka muslimat, takkan suka orang lelaki-lelaki. Kalau suka lelaki-lelaki ni dia pergi kunyit pula. Suka muslimat ni bukan pasal suka tu, pasal orang perempuan ni rajin menulis. Pi kuliah mana pun bawa pen, bawa buku, bukan main tuan-tuan. Padahal bukan baca pun. Tak baca. Tapi menulis tu semangat bagus tuan-tuan. Saya nampak kesungguhan nak mengaji tu. Tapi tuan-tuan okey, dia abang dah ustaz, kalau ustaz pergi dekat Masjid Al-A'la apa ni Salih Simbang 4 Kangkung tu, ustaz tengok depa tu jenis tak menulis. Ustaz jangan risau, jangan heran, pasal depa tu semua pasien mengapai. Depa kata kat saya tak tahu lah. Perli tu tak faham. Tuan-tuan subhanallah ni tak apa lagu mana pun, cuma tuan-tuan kena ingatlah berapa benda yang saya nak sampaikan ni, dan tuan-tuan jadikan dia amalan pada setiap hari. Yang pertama, amalan yang mengundang rezeki di sisi Allah, membuka pintu rezeki. Yang pertama dia tuan-tuan, sembahyang duha 4 rakaat. Sembahyang duha berapa rakaat? 4 rakaat. Antara amalan yang jadi kunci pintu rezeki, mempermudahkan rezeki dan menolak kepapaan ialah dengan melaksanakan secara duha, melaksanakan sunat duha secara rutin dan tertib. Dalam hadis Nabi SAW daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ya ibni Adam, irka'li min awalin nahari arba'an akfika akhir, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, irka'li, rokoklah kepadaku, arba'a rakaatin, 4 rakaat, min awalin nahar, pada awal siang. Awal siang tu bila? Waktu duha. Maka akfika akhiruhu, maka Allah akan mencukupkan kepadanya sehingga ke akhir. Cukup ni apa? Cukup ni maksud dia sesuai dengan kita, tak lebih tak kurang. Kalau kurang dia tak cukup, kalau lebih dia jadi mudarat. Tuan-tuan faham tak? Yang kalau kita buat sembahyang duha 4 rakaat, ya Allah akan bagi kat kita yang sesuai untuk kita aja, yang ngam-ngam, yang baik untuk kita aja. Nak mudah faham lagu ni lah tuan-tuan. Minum kopi, ambil gula, tuan-tuan tuan-tuan minum kopi saja, kopi pahit tak sedap.
Ambil gula buah satu sudu, kacau-kacau. Manis sikit tapi tak sedap lagi. Ambil gula buah sikit lagi. Ini nampak macam perfect dah sikit. Ambil gula sikit lagi buah. Oh yang ni sedap ni, ngam-ngam ni. Ambil gula buah lagi, dah manis sikit. Ambil gula buah lagi, terlampau manis dah. Ambil gula buah lagi, langsung tak boleh minum dah. Tidak ni, kalau minum juga pakai ni sahabat. Jadi itulah harta, itulah rezeki. Rezeki yang baik untuk kita ialah yang cukup-cukup je untuk kita. Kalau kurang tak cukup, kalau lebih dia jadi mudarat. Nabi doa, ya Allah engkau berilah yang secukupnya kepada keluarga Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan mau tak doa lagu tu? Ya Allah bagi cukup-cukup dah lah, ya Allah bagi cukup-cukup dah lah. Ada dah doa gitu? Tak harap lah. Ya Allah bagilah rezeki melimpah ruah, yang tu kita minta. Tapi sebenarnya rezeki yang baik ialah rezeki yang cukup je untuk kita. Maka kita tak tahu takat mana cukup. Kita bukan tahu. Kita rasa macam, tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan dapat 10,000 hari ni, tuan-tuan rasa cukup tak tuan? Oh, seronok tak kalau dapat 10,000? Seronok lah. Tapi belum tentu 10,000 yang dapat tu boleh menyempurnakan kehidupan kita hari tu. Silap-silap dia merosakkan kehidupan kita. Tidak ni? Silap-silap yang cukup kat kita hari tu RM30 dah. Yang cukup kat kita hari tu RM50 je. Itulah yang cukup, yang elok kat kita hari tu, yang menyelamatkan kita daripada segala musibah. Seorang pergi jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Syekh, saya ni, rezeki saya ni, saya duk kerja kat sini, tapi duk rasa macam beban, tak cukup. Duk rasa macam tak cukup je, rasa macam tak kena je rezeki ni. Tahu Imam Syafi'i kata apa dia? Dapat banyak mana? Dapat 50 dirham. Katalah lagu tu lah, saya pun tak ingat berapa jumlah tepat. Katalah 50 dirham dapat. Dia kata, pi jumpa majikan kamu, minta potong 10 dirham. Dia duk pi mengadu, kata dia tu tak cukup. Kalau kita lah pergi jumpa Tok Guru, Ustaz, saya ni gaji 3,000 sebulan Ustaz. Lepas tu, itulah duk rasa macam tak cukup rezeki Ustaz. Duk rasa macam tak cukup je, tak cukup. Kalau Tok Guru kita kata apa? Hampir jumpa majikan hang, minta potong menjadi 2,000. Tuan-tuan agak nak buat lagu tu ke? Dia unfriend Ustaz tu kat Facebook, block terus nombor telefon dia, faham tak? Dia kata ni tak boleh pakai punya Ustaz ni. Orang abang tak cukup, pergi minta bagi lebih lah, bukan minta kurang. Dia ni taat. Imam Syafi'i kata apa? Pi kat bos tu minta kurang daripada 50 tinggal 40. Dia pi. Garu kepala bos dia. Hang ni biar betul. Dia minta kurang, orang minta tambah lagi. Dia kata tak, saya minta kurang pasal Tok Guru saya suruh minta kurang. Ni taat dia panggil. Bos dia pun tak apalah, potong 40. Lepas dapat 40 tak cukup juga. Pergi jumpa Tok Guru, tak rasa macam tak cukup jugalah Tok Guru. Pergi minta potong lagi, tinggal 30. Dia pun pergi minta. Bos dia kata apa? Serabut betul lah, tak ada orang lagu hang ni. Potong lagi tinggal 30. Lepas dapat 30, hidup dia tenang, aman, sempurna, cukup. Kata Imam Syafi'i, itulah rezeki yang cukup untuk kamu. Ni kita tak tahu tuan-tuan. Sehat kita takat mana cukup, Allah tahu. Lapang kita takat mana cukup, Allah tahu. Tuan-tuan, rezeki, lapang pun rezeki. Siapa mayang duha ni angkat tangan? Siapa tak mayang duha ni angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat bersepak? Ada orang kalut dapat mayang duha kat dia. Pasal apa kita tak dapat mayang duha? Walau kita lapang lebih pada dia. Ada orang kalut baca Quran satu juzuk. Kita tuan-tuan satu ayat pun tak ada macam ni. Maksud dia apa? Maksud dia Allah duk bagi lapang tak lapang dekat orang tu. Allah yang bagi kat dia. Nama berkat waktu. Faham tak ni? Nak kira cukup, kita tak tahu waktu yang macam waktu banyak mana yang dikira sebagai waktu yang cukup kat kita. Siapa tahu? Allah tahu. Nak dapat waktu cukup tu, mayang duha 4 rakaat, Allah akan bagi cukup tu untuk kita. Sebab rezeki kita baca tadi bukan semata-mata duit. Rezeki main macam-macam benda. Faham tak ni? Malam nak bagi cukup, nak cukup bahagian malam. Siang nak bagi cukup, mayang duha 4 rakaat. Nak bagi cukup bahagian malam, buat apa? Kata Nabi SAW, baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Allah cukupkan sebelah malam dia. Ini tutup imam kita duk baca waktu maghrib. Amalkanlah, teruskan. Ni kita jumpa kot kampung, kot pekan tak jumpa dah.
Waktu maghrib, waktu subuh, lepas baca ayat kursi, baca Amanur Rasul. Tidak? Maghrib baca, lepas ayat kursi baca Amanur Rasul. Allah akan cukupkan kita pada sebelah malam tu. Baca sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham dah? Yang pertama, amalan pertama pada ni 4 rakaat sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Nak dapat yang sesuai dengan hadis tu 4 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kemudian amalan kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengamalkan membaca Al-Quran. Beramal dengan baca Quran, Allah akan murahkan rezeki. Sesungguhnya Al-Quranlah seutama-utama zikir. Umat Islam dituntut untuk membacanya dengan tadabbur, iaitu memperhatikan maknanya. Membacanya pula dituntut untuk dilakukan berterusan, siang maupun malam, walaupun hanya dengan membaca beberapa ayat sahaja. Jadikan amalan. 2 cara baca Quran. Yang pertama dia panggil membaca Quran mualat, bersambung. Hari ni baca semuka, esok baca semuka, luca baca semuka sampai habis Quran. Faham? Yang kedua, baca surah amalan. Baca. Kena hafal dah kita ni tuan. Surah Al-Mulk kena hafal dah. Siapa tak hafal lagi, dia hafalkan. Hafal. Yang jadi masalah kita ni, tak boleh nak baca Al-Mulk ni pasal tak hafal. Pasal tak hafal. Kalau hafal, duduk atas motor sekali balik boleh baca. Tu yang ni, start motor pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya elok sampai rumah, sadaqallahul azim. Cukup dah kat dia. Masalah kita ni pasal tak hafal. Bila tak hafal, tak boleh nak baca. Surah Tabar kena hafal, surah Waqiah kena hafal, 10 ayat terawal surah Al-Kahfi kena hafal. Lagi? Kalau boleh hafal surah As-Sajadah, kalau boleh hafal surah Al-Insan, hafal. Sallallahu alaihi Muhammad, hafal, kena ada hafal. Larat duk kuliah kulullah je tuan-tuan. Larat duk kuliah kulullah je. Atau imam tadi baca kuliah kulullah pasal memang Nabi SAW waktu maghrib Nabi baca kuliah kulullah. Dia kata, ni kata, betul Ustaz? Betul. Sunnah Ustaz? Sunnah. Saya betul lah Ustaz, bukan sakat maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, mayang tahajud, qiyamul lail, semua kuliah kulullah je. Yang tu je apa pun larat takat tu aja, bagilah lebih sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan, dia ayah dia 30 tahun dah kuliah kulullah. Jadi tu imam je kuliah kulullah. Satu hari dia duduk dengar ayah dia duk hafal iza jaa nasrullahi wal fath, iza jaa nasrullahi wal fath. Dia dengar ayah dia duk hafal. Dia habaq kamu dia, mak, malam ni ayah baca surah lain. Mak dia kata apa? Aku kenal dah ayah hang tu. 30 tahun dah aku duduk dengan dia. Tak kuliah kulullah. 30 tahun dah. Dia kata, "Dak mak, malam ni ayah dia baca surah lain." Cik tahu lah. Dia kata, aku kenal dah ayah hang tu. Tak apa, kita challenge mak. Tapi kalau ayah baca surah lain, mak masak kat saya malam ni, specialnya. Okey, tak apa, jom. Malam tu maghrib, tuan ayah dia di imam. Semua berdebuk dia tunggu ni. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia baca ni kat mak dia. Mak dia kata apa? Hang tunggu Ustaz. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ait Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? Aku kata dah. Tuan-tuan subhanallah, takkanlah nak bawa kuliah kulullah je, apalah bagi lebih sikit. Tuan-tuan macam membaca Al-Quran, pastikan setiap hari kita baca Quran. Tiap-tiap hari mesti mau baca Quran. Lebih cantik kita mulakan bacaan kita sehari itu dengan Quran dulu. Jangan WhatsApp, jangan Facebook, jangan yang lain-lain. Yang lain lepas baca Quran. Boleh tak?
Hampa tak angguk terus. Kita lah ni buka lah handphone tuan-tuan. Quran dekat handphone je. Nak buka Quran lagu tu kok berat susah. Handphone je tuan-tuan. Pastikan ada Quran kat handphone dia untuk kita baca. Yang ketiga, cara untuk membuka pintu rezeki di sisi Allah ialah dengan kita beramal dengan istighfar, memperbanyakkan istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang melazimi istighfar, mana hadis saya baca, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yadhuqu haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu kelapangan, lagi setiap kebimbangan itu jalan keluar, lagi dan Allah akan mengurniakan dia rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Semua ni ada kat kita. Tuan-tuan rasa bimbang, istighfar. Tuan-tuan rasa sempit, istighfar. Tuan-tuan nak murah rezeki, istighfar. Seorang lelaki pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, Syekh, saya ni kan kahwin lama dah, tak dapat anak. Apa amalan yang saya boleh buat? Syekh kata, istighfar lah. Balik orang tu, mai orang lain, Syekh, saya ni kampung saya kering kontang, hujan tak turun. Nak buat lagu mana? Istighfar kata. Mai seorang lagi, Syekh, tempat ini saya tanam pokok-pokok apa semua, tapi pokok saya tak subur, Syekh. Nak buat lagu mana? Istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Anak murid dia kata, pelik dia kata. Tadi orang tu main cerita pasal anak suruh istighfar, main cerita kemarau istighfar, main cerita ni istighfar. Syekh kata, bukan saya kata, Allah kata dalam Quran. Allah kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Allah kata apa? Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya dia yang maha pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan untukmu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tak percayakah kebesaran Allah? Logiknya tak mana tuan-tuan? Istighfar dengan kebun jadi subur. Logik tak mana? Kalau nak bagi kebun subur, pergi buah baja lah. Dia ni kalau hujan tak turun, bila buat apa-apa, dia suruh istighfar. Dah Allah kata, awak kamu tak percayakah kebesaran aku? Kita ni tak ada reason tak istighfar kan? Tak ada sebab kita tak istighfar. Tuan-tuan rasa banyak dosa, patut istighfar lah. Tuan-tuan rasa susah hati tak ni? Macam-macam ni penyakit duk main lah ni. 22 orang dah kena kat Malaysia ni, tuan-tuan tahu tak? 60,000 orang dah yang kena ni penyakit ni. Soalnya sebab yang sakatlah ni tak ada ubat lagi. Saya tanya isteri saya, dia jumpa ubat dah lagi? Tak jumpa lagi. Sakit lain dia ubat lagi? Tak ada. Habis yang dia duk rawat tu apa? Dia duk kuatkan antibody orang tu. Antibody yang mampu untuk lawan. Tuan-tuan salli ala semua. Ubat dia tak jumpa lagi. Macam-macam try ubat AIDS lah, try ubat SARS lah dulu. Macam-macam tak jumpa lagi. Yang duk bertambah orang mati. Lah ni sampai 2,000 lebih orang dah mati. Tuan-tuan, takut ke ni? Susah hati kita ni. Nak buat lagu mana? Tuan-tuan, minta pada Allah. Kita ada satu senjata. Nama dia doa. Silahul ad-doa silahul mukmin. Doa ni senjata orang Islam, orang beriman. Yang ni 3 doa tuan-tuan kena baca. Yang pertama, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Hafal tak doa tu? Hafal. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal dah doa tu? Hafal. Baca 3 kali, 3 kali petang. Doa yang ketiga, doa ni orang tak hafal. Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Tuan-tuan hafal doa tu. Kalau tuan-tuan nak search tiga-tiga doa tu, doa yang pertama tuan-tuan cari tajuk dia, keyword dia, doa jauh musibah, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi tu. Doa yang kedua, keyword dia tuan-tuan cari doa jauh sengatan berbisa, binatang sengatan binatang bisa. Tu. Doa ketiga tadi ni tuan-tuan cari doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyakit sopak, jauh pada penyakit sopak, gila, kusta dan semua jenis penyakit berbahaya maksudnya. Tuan cari, hafal, amalkan pagi 3 kali petang. Kita kelebihan yang tu. Bimbang tak? Bimbang buat apa? Istighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi tuan-tuan nak murah rezeki, istighfar. Tuan-tuan tahu tak apa yang duk halang rezeki kita? Pasal apa rezeki kita berat? Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yazidu fil umri illa al-bir wa la yaruddul al-qadara illa ad-du'a wa inna rajula la yuhramur rizqa bidh-dhanbi nusibuhu aw kama qala Rasulullah. Nabi kata apa? Tidaklah bertambah umur melainkan kebaikan. Tidaklah menolak ketentuan takdir kecuali dengan doa, dan sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang rezekinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Sebab tu bila kita istighfar, Allah ampun dosa. Bila Allah ampun dosa, murah rezeki. Pasal yang duk halang rezeki kita tu dosa-dosa yang kita duk buat. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan nak kena buat apa? Tuan-tuan kena baca doa, kena minta ampun pada Allah paling kurang sehari 100 kali. Carilah waktu. Tiap-tiap hari cari waktu. Astaghfirullahalazim. Paling kurang astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tu apa dia tu? Istighfar apa tu? Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar, tuan-tuan. Baik. Lagi, apakah amalan yang akan mengundang rezeki ni? Lagi tuan-tuan, saya lagi 5 minit saya berhenti. 5 minit 5 minit lagi. Sabar. Oh, nampak teruk nampak tu. Baik. Yang berikut dia, memperbanyakkan membaca hauqalah. Apa dia hauqalah ni? La haula wala quwwata illa billah. Sebab dia merupakan khazanah Allah. Nabi SAW sebut salli ala sayyidina Muhammad, membaca la haula wala quwwata illa billah ni membuka khazanah Allah. Jadi maksud dia apa ni? Tiada daya atau kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan agung. Jadi setiap hari tuan-tuan kena baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali. 100 kali. Setiap hari. Ada kisah dia, seorang lelaki. Dia orang baik. Dia pergi pinjam duit untuk berniaga. Dia pergi jumpa orang kaya ni. Dia kata, tuan, saya nak berniaga tapi saya tak ada duit. Boleh tak saya nak pinjam duit tuan ni untuk modal saya berniaga? Kawan orang kaya tu kata kat dia, kamu nak jamin dengan apa? Kut saya tak payah kan? Nak bagi jaminan apa? Saya jamin dengan nama Allah. Oh. Kalau jamin dengan nama Allah ni habis jaminan lah. Tak ada jaminan lebih hebat lagi daripada jaminan nama Allah ni. Faham tak ni? Dia bila sebut nama Allah ni, dia kata, oh tak apa, saya terima jaminan tu. Tuan-tuan nak pinjam duit orang tu habis sebut betul tak? Boleh tak? Kata, saya minta maaf rasa macam tak cukup duit bulan ni. Nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, yalah nak pinjam, bila nak bayar nanti, ni nak jamin apa ni?
tuan-tuan pergi bank, pergi buat loan kereta, loan rumah ke. Dia kata, ni nak jaminan apa ni? Saya jamin dengan nama Allah. Tuan-tuan, tapi sebenarnya janji dengan nama Allah lah janji paling besar sekali. Betul tak ni? Janji dengan nama Allah ni janji paling besar sekali. Kita main-main tuan-tuan. Orang panggil, ni jemputlah pergi makan kenduri rumah saya. InsyaAllah. InsyaAllah tu belum tu main lagi. Kita punya insyaAllah tu. Walhal insyaAllah janji dengan Allah lagi besar. Dia pun janji dengan Allah, akhirnya dia pun tuan-tuan orang tu bagi meniaga, dan dia pergi meniaga di sebelah sana laut tu. Mai hari tuan-tuan, hari yang dia sepatutnya balik, dan dia bayar balik pinjaman dia kepada orang tu, hari dia sampai dekat tepi laut tu, tiba-tiba tak ada bot nak balik ke sana, tak ada. Padahal hari tu dia janji nak bayar balik hutang dia, dan duit tu memang dekat dia. Tak, dia buat ke mana? Dia ikat duit dia, kemudian dia buh dekat dalam botol, dia kunci botol tu, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Dia baling dalam laut tu, dia kata aku nak bayar hutang aku kepada orang. Tapi dia spare kat dia sikit ni, kod yang tu tak sampai, dia spare duit. La haula wala quwwata illa billah. Esok tu tuan-tuan, baru dia naik bot balik, dapat bot balik. Dia sampai dia terus pergi cari orang tu. Dia sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hari ni minta maaf lah, malam saya bot tak ada. Hari ni baru ada ni. Nak naik ferry, duk tengok semua. Ferry Pulau Pangkok, ferry Pulau Tioman, ferry Pulau Pinang tak ada. Orang Pulau Pinang tahu lah tuan-tuan. Pergi naik bot, ferry macam-macam bot duk ada tuan-tuan. Ferry Pulau Pinang, nama Pulau Pinang tak ada. Dia tak berani naik, dia takut ferry tu pergi Pulau Pangkor. Tuan-tuan, subhanallah tu saya tambah tu. Dia kata bot tak ada hari ni, semua semalam tak ada. Hari ni baru ada bot. Saya main nak bayar balik hutang yang saya pinjam pada tuan hari tu ni. Dia kata, mari dah bayar dah. Bayar lagu mana? Ni dah sampai dekat saya ni. Subhanallah, saya cuma hutang yang kamu bayar kemarin ni, subhanallah dah sampai kat dia ni. La haula wala quwwata illa billah. Nah, hidup kita sanggup kita kena bergantung dengan satu perkataan, nama dia la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita sikit pun tuan-tuan, melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hari tolong baca sehari 100 kali. Kemudian yang berikut dia tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak lagi lah, saya nak ambil last je satu ni. Membaca zikir pagi dan petang sebanyak 3 kali, dan disempurnakan nikmat Allah, afiah, keselamatan dan perlindungan. Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita afiah, keselamatan, dan Allah bagi kita perlindungan. Apa doa dia? Baca doa ni, Allahumma, ikut kau saya, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku berada pada waktu pagi dalam kenikmatan, afiah dan terlindung daripada keaiban, maka sempurnakan ke atasku wahai Tuhan nikmatmu, afiahmu dan penjagaanmu di dunia dan akhirat. Kalau petang-petang baca Allahumma inni amsaitu minka ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitruka fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan nak cari doa ni, tuan-tuan pergi cari dalam kitab Ma'thurat. Kitab Maksurat, tuan-tuan tahu tak buku Maksurat tu? Buku amalan pagi dengan petang. Tuan-tuan pergi kedai buku-buku yang buku-buku agama ni, tanya kat dia, ada tak kitab Maksurat, buku Maksurat? Ada. Dalam tu semua doa yang saya bagi tadi ni ada. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un tu ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min tu pun ada. Doa ni pun ada kat dalam tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan, dia cukup sekadar itulah. Nah, ada banyak lagi lah tuan-tuan, doa-doa, amalan rezeki sebagainya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang tu kita cerita lain lah. Moga-moga Allah bagi kelapangan kat kita. Mana tahu satu hari nanti insya-Allah kita mai lagi sekali kat tempat ni, kita sambung lagi perbincangan-perbincangan kita yang banyak tentang amalan-amalan untuk mengundang dan membuka pintu rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum tu saya nak buat pengumuman sikit. Tuan-tuan, ni buku-buku saya. Ni buku saya yang pertama, Amalan Mengangkat Darjat. Yang ni saya susun amalan daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya buat jadual siap-siap. Yang ni amalan Nabi SAW yang kita boleh ikut. Dalam ni banyak gambar-gambar macam mana cara nak beramal dengan amalan Nabi. Nabi bangkit tidur sampai Nabi tidur balik. Ada doa, antaranya doa buka baju. Muslimat penting untuk baca doa ni, ada kat dalam ni. Tak mau aurat kita dilihat oleh manusia dan jin. Ada doa dekat dalam ni. Yang ni amalan mengundang rahmat Allah, nak mengundang kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Dan ini yang terbaru, doa dalam Al-Quran. Doa-doa yang kita panjat pada setiap hari. Apa kisah di sebalik dia, siapa yang panjat doa tu, apa kelebihan doa-doa tu, semua ada dekat dalam ni. Tuan-tuan, ni ada 30 doa jilid yang pertama. InsyaAllah ni buku saya. Dan untuk dana madrasah saya buka madrasah satu di Bandar Baru, Kedah, ujung sana dekat dengan Parit Buntak. Nak main tempat tuan-tuan ni Kedah dengan Kedah, tapi boleh jamak kasar, jauh. Jadi madrasah saya di ujung sana dekat dengan Parit Buntak. Saya buat pondok moden, ada warga emas, ada pelajar-pelajar tahfiz, dia mengaji percuma. Jadi saya duk cari dana untuk membiayai pelajar-pelajar dan pengurusan madrasah tu. Jadi kami buka kaunter wakaf dekat luar sana. Dan kami juga jual susu kambing. Susu kambing campur dengan beras perang, campur dengan kurma, dan campur dengan ginkgo biloba untuk otak. Susu kambing ni, susu kambing tuan-tuan semua biasa minum dah, tuan-tuan tahu dah. Dah buat dalam serbuk, buat dalam ni macam susu tepung. Kami masuk beras perang ni pasal nak bagi kenyang perut. Anak-anak kita nak pergi sekolah, bagi dia minum. Kita minum kenyang perut, malam-malam lapar tak mau nak makan, saya ikut gemuk. Minum susu cukup. Dia kenyang perut pasal ada beras perang dekat dalam tu. Dan beras perang ni sesuai juga untuk orang yang ada penyakit. Kemudian yang ketiga ni saya masuk kurma. Kurma ni untuk ganti gula. Baru ni saya test, ada orang seorang tu dia kena kencing manis. Saya suruh dia test dulu darah. Waktu perut kosong pagi-pagi tu saya suruh dia minum. Kemudian lepas 2 jam saya test balik. Alhamdulillah darah gula tak naik. Maksudnya sesuai untuk orang kencing manis. Tuan-tuan, insya-Allah saya jual susu kambing tu ialah untuk dana madrasah saya. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan ambil lah seorang satu. Cuma jangan ambil saja, bayar samalah. Ambil lah, bantu kami. Kalau tuan-tuan tak beli, nak harap siapa beli lagi. Jenuh juga duk kempen. Dulu duk kutip wakaf, orang kata ustaz ni tak ada kerja, duk minta duit orang. Menega-menega lah sama. Saya jual susu, dia kata pula ustaz ni duk menunggak agama pula dah. Jual makan macam-macam lah, semua tak kena. Tuan-tuan bantu-bantulah medli itu, mudah-mudahan sesuai untuk kita. Dan kalau tuan-tuan beli, yang buat mai jual dekat saya ni ejen saya yang dekat dengan tempat tuan-tuan ni. Ejen saya yang dekat dengan tempat tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan ambil nombor telefon dia, kod lagi habis, nak lagi sebab dalam tu ada 15 secik je. Cukup untuk 15 hari. Sebab sehari minum satu cukup dah. Jadi dah habis lagi, boleh telefon dia balik, saya dia main hantar ke lagu mana ke, sebab dia duduk dekat dengan sini saja. Insya-Allah tuan-tuan, tuan ambil nombor telefon dia siap-siap. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan dan perhatian ni, dan saya minta ampun, minta maaf lah kot salah-salah silap sebagainya. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam.